Malaysia akan berakhir dengan semua bekas Perdana Menteri di penjara, Mahathir, Ismail Sabri dan Muhyiddin. Masanya akan tiba apabila tiada siapa yang mahu menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Kisah dalam artikel yang diterbitkan oleh Finance Twitter bertarikh 7 Disember 2022 bertajuk RM600 billion COVID scandal, Muhyiddin and his brand of crooks could be charged of money laundering and CVT, boleh menjadi salah satu sebab mengapa ia mungkin berlaku. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin berhadapan dengan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak berhubung skandal 1MDB yang terkenal pada 2015, beliau dipecat. Bagaimanapun, bekas timbalan Perdana Menteri itu tidak menentang ketuanya kerana meluat dengan rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan dana kerajaan Satu Malaysia Development Berhad. Sebaliknya, Muhyiddin juga yang haus kuasa melihat peluang. Muhyiddin juga korup seperti Najib. Muhyiddin melihat skandal 1MDB sebagai peluang terbaiknya untuk menjatuhkan dan seterusnya menggantikan bosnya yang dilanda skandal. Jangan silap, dia korup seperti Najib. Lagipun, Muhyiddin sebagai Menteri Pertanian yang meluluskan pinjaman RM250 juta yang meragukan kepada Menteri Tan Sri Shahrizad Jalil pada 27 Oktober 2006 atas projek yang dipanggil NFC, National Feedlot Corporation, lebih dikenali sebagai skandal Cowgate. Jika anda percaya Muhyiddin tidak mendapat luka, anda juga harus percaya bahawa Joe Biden masih darah. Muhyiddin fikir beliau boleh dengan mudah menekan Najib untuk meletakkan jawatan. Tetapi, dia amat terkejut apabila PM dengan beraninya memecatnya. Dia menangis dan berlari kepada bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang menyambutnya dengan baik dan bersama-sama mereka melawan Najib dengan bergabung tenaga dengan pembangkang Pakatan Harapan. Perdana Menteri pintu belakang. Apabila Kerajaan Barisan Nasional pimpinan Najib kehilangan kuasa buat kali pertama dalam pilihan raya umum 2018, Muhyiddin sekali lagi melihat peluang keemasannya. Dia akhirnya menjadi Perdana Menteri ke-8 melalui pintu belakang. Apabila dia mengkhianati rakan dan sekutunya, menarik balik sokongan kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan membentuk rejim Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional yang kalah dan Parti Islam Ekstremis PAS. Bukan saja Muhyiddin adalah Perdana Menteri pintu belakang pertama Malaysia, kesahihannya dipersoalkan kerana beliau tidak pernah membenarkan Parlimen membentangkan undi percaya. Semasa mengangkat sumpah pada 1 Mac 2020, beliau tidak mempunyai sekurang-kurangnya 112 ahli Parlimen untuk membentuk kerajaan majoriti muda di Parlimen yang mempunyai 222 kerusi. Beliau menutup Parlimen dengan alasan memerangi COVID-19. Memerintah dengan kuasa mutlak secara darurat, tiada semak dan imbang semasa rejim 17 bulan Muhyiddin. Daripada kekeliruan mengenai peraturan penguncian dan vaksinasi siput kepada pusingan U dalam dasar untuk standard berganda dalam menguatkuasakan sekatan, kerajaan pintu belakang yang berkuasa melalui pengkhianatan dan pengkhianatan telah menekan butang yang salah selama berbulan-bulan. Sebanyak 8 pakej ekonomi bernilai RM530 bilion secara keseluruhan diisytiharkan oleh Muhyiddin semasa pandemik, termasuk RM117 bilion untuk melindungi kebajikan pemberian tunai, RM163 bilion untuk menyokong perniagaan subsidi upah pembiayaan, RM213 bilion untuk melindungi kebajikan dan perniagaan sokongan, diskaun elektrik, moratorium pinjaman, RM9 bilion untuk memerangi COVID-19 dan RM9 bilion untuk memulihkan ekonomi. Namun, kadar pengangguran telah melonjak kepada 4.8%, pelaburan langsung asing FDI telah menurun sebanyak 68%, kira-kira 32,000 perniagaan kecil dan sederhana telah ditutup. Fitch Ratings telah menurunkan penarafan kredit Malaysia daripada A
kepada B dan ekonomi KDNK telah menjunam sebanyak 5.6%, penguncupan paling teruk sejak krisis kewangan Asia 1998. Lebih penting lagi, rakyat tanpa mengira kaum dan agama langsung tidak merasakan sebarang kesan langsung atau kesan ekonomi walaupun menerima pelbagai rangsangan. Sama ada PM Muhyiddin telah berbohong melalui giginya atau sejumlah besar wang telah disedut atau dirompak, kucing itu keluar dari beg selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 selepas pilihan raya umum kedua 2022. Pada sidang media selepas mempengerusikan Kabinet Khas Kerajaan Perpaduan pada 5 Disember, Anwar berkata Kementerian Kewangan telah memaklumkan bahawa terdapat beberapa pelanggaran melibatkan dana COVID-19. Nampaknya, terdapat beberapa perbelanjaan yang meragukan melibatkan RM600 bilion itu. Sudah tentu, Muhyiddin telah mendakwa tidak bersalah, mendakwa dia tidak menyalahgunakan dana. Sekarang, semua orang tahu bagaimana Muhyiddin suka mengeluarkan ugutan kosong. Dia pernah mengugut rakan tadbir UMNO bahawa kerajaan yang rapuh akan mudah tumbang jika dia menekan butang, hanya untuk berdiam diri apabila gertakannya dipanggil. Hari ini, dia sekali lagi memainkan versi permainan poker budak-budaknya dengan Anwar, dengan harapan dapat melakukan gertakan, tetapi PM sedang membodeknya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini akan memanggil Muhyiddin Zafrul dan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam siasatan penyelewengan RM600 bilion dana kerajaan. Penglibatan Khairi bermakna skandal itu boleh melibatkan perolehan vaksin COVID-19 yang sudah mengundang syak wasangka kerana kurang ketelusan. Pada awal Disember 2020, Khairi menolak dakwaan Ahli Parlimen Veteran Tengku Razlik Hamzah bahawa perjanjian vaksin Malaysia dengan Pfizer menelan belanja kerajaan RM3 bilion, termasuk RM1 bilion untuk pengangkutan dan penyimpanan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ketika itu juga menolak anggaran Razlik bahawa kos setiap dos vaksin itu ialah RM234. Dakwaan bahawa kerajaan telah menggunakan keseluruhan peruntukan RM3 bilion untuk menampung hanya 20% penduduk telah dinafikan oleh Khairi. Sebaliknya, beliau berkata, berdasarkan rundingan semasa kami untuk memperoleh portfolio vaksin, kami masih dalam anggaran RM3 bilion untuk memperoleh dos yang mencukupi untuk menampung 70% daripada populasi kami. Malah, Khairi mengesahkan pada November 2020 bahawa vaksin Pfizer akan berharga kurang daripada RM100 setiap dos.